Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kongsikan berkaitan AppSheet. Kegunaannya boleh untuk kita buat ataupun kita gunakan dalam bidang pengurusan kehadiran secara online, pengurusan maklumat murid ataupun maklumat guru, pengurusan uh, pengurusan co-curriculum dan banyak lagi lah urusan pinjaman, pemulangan buku. Okey, untuk kali ini saya akan tunjukkan yang simple dahulu. Okey, appsheet.com. Saya akan buka untuk source dia. Biasanya kita akan gunakan Google App di mana kita gunakan Google Drive, kita buat form dan sebagainya. Untuk kali ini saya tak nak buat Google Form terus kepada spreadsheet. Jadi untuk biasanya saya akan buat folder, new folder lah. Contohnya yang ni untuk tutorial lah. Tutorial kehadiran. Kehadiran lah dulu. Lepas tu baru pengurusan kod dan sebagainya. App sheet. Ejaan app, double app. App sheet. Okey, create. Okey, ni adalah tutorial. Dan saya akan warnakan dia, change color kepada merah. Okey, sekarang ni kita akan buka folder ni, double click dan kita akan create, klik mouse sebelah kanan, klik pada Google Sheet. Yang simple. Formula-formula lepas ni. Okey, untitled ni, ni kita tukarlah kepada kehadiran. Skip 1. Okey. Sheet 1 ni, kita masukkan contohnya key in data. Okey, di mana? A1 kita nak tarikh. Kemudian masa, seat ID pengguna ataupun mungkin kita nak nama Tak apa, boleh je. Nama murid dan yang terakhir ialah kita nak suhu badan. Okey. Ada 4 data. Data ni yang tak ataupun kita panggil yang auto dan yang ni yang key in ataupun yang scan. Okey, key in data dah ada. Sekarang ni kehadiran skip kita akan integrate dengan AppSheet. Klik AppSheet, appsheet.com dan dia ada start for free. Klik start for free. Okey, biar dia baca dulu. Okey, seterusnya dia ada make a new app ataupun new app. Mana-mana bolehlah. Kita klik tambah dan start with your own data. Klik. Dan ni kita buat kehadiran skip 1. Kategori ni kita boleh kepada education, health, safety, environment ataupun others. Okay, saya pilih healthy. Klik dan klik next step. Choose your data. Okey, di mana kita akan tarik data kehadiran skip 1 lah. Dalam folder tutorial. Tutorial kehadiran. Double klik dan kita akan ambil data kehadiran skip 1. Select. Okey, dia akan setting lah untuk kita. Ni kena tunggulah. Yang ni, yang first ni, kita buat yang simple lah. Lepas tu baru saya akan tunjukkan sistem contohnya pengurusan co-curriculum, pengurusan unit beruniform, sukan permainan, kelab, persatuan dan sebagainya. Okey, masih lagi diproses data tadi. Dan yang ni kita boleh tambah nanti kita boleh tambah contohnya untuk data
data seterusnya, maklumat ataupun nak buat QR code. Saya akan tambah lepas ni. Okey, sekarang kalau kita tengok paparan dia, untuk paparan pada handphone kita, dia ada tepi ni dah. Kalau dia tak auto, kita klik sini. Tepi. Ni paparan pada handphone kita. Seterusnya, kita masuk dalam key in data. Key in data ni ialah di bahagian ni. Tarikh, masa, nama murid, suhu badan. Okey, kita klik key in data. Dalam data klik data dulu. Data dulu dan kita klik key in data. Okey. Ni dia keluar key in data ni base kepada spreadsheet kita lah. Ni key in data. Dan kita klik view column. Klik view column, row number. Okey, sekarang ni key kita berada di row number. Okey. Kemudian ni untick, cuma label pada nama. Okey, seterusnya tarikh dalam bentuk tag. Kita tukarlah. Tarikh, cari tarikh ataupun date. Pula date. Kemudian suhu badan dalam bentuk decimal ataupun perpuluhan D. Okey, masa dalam bentuk time. Cari T. Okey, kita pergi ke tepi sikit formula dia. Okey, date, kita klik, cari time dan kita cari date. Today. Today, date, today. Kita klik insert dan klik save. Dah siap. Kemudian time. Klik time, cari is now. Okey, time now. Klik insert. Dan klik save. Okey. Kemudian kita nak nama murid, suhu badan ni ke kanan sedikit. Okey, untuk tarikh, kita tak nak bagi dia boleh edit. Untick dan masa. Yang ni require. Yang ni pun kita boleh require. Okey. Unique ID. Bukan unique ID. Kita buang. Delete. Dan kita klik save. Tak perlu unique ID. Okey. Dah siap. Kalau dia dalam bentuk initial value, unique ID tadi, boleh juga. Tapi saya tak nak buat lagi. Biar dulu. Okey. Kita boleh lihat sini. Okey. Untuk suhu badan, boleh scan. Dan boleh gunakan NFC. Okey. Label, nama murid. Okey. Sekarang ni. Bila kita klik data, kita klik tambah. Dia ada nama murid, contohnya Sarik. Saya buat contoh lah. Sarik Said. Suhu badan 37.1. Dan saya klik save. Dia boleh scan Saya save. Okey, dia akan keluar ni. Sarik Said, bila kita klik, okey. Sarik Said, tarikh, masa dan suhu badan. Dah ada data. Cuma tak ada kelas. Yang tu kita akan gunakan di bahagian bawah untuk VLOOKUP lah. Ni sebagai yang simple dulu. Jadi boleh masukkan, contohnya tambah lagi tarikh ni auto. Ini tambah tarikh. Tarikh tak boleh edit. Saya refresh dulu. Okey, kita buat semula Tarikh. Pening.
Okay, save tak ingat. Save dulu. Dot save. Okay, tambah. Dah ada tarikh dan masa auto. Nama murid boleh scan. Tak pun kita masuk je. Zaimi Zakaria. Suhu badannya 36.8. Kita klik save. Okay, data dia akan bacalah. Okay. Dan kita boleh delete ni. Ada button delete. Klik. Delete. Boleh delete. Okay. Seterusnya. Ni adalah data. Seterusnya. Dia ada lagi untuk kita tambah. Kolom. Ni date, time, today, now. Okay, kalau kita nak bagi sini, delete je. Save. Yang ni pun kita delete. Delete, save. Kita tukar. Letak di sini. Kalau kita bagi tadi. Initial value. Klik, time, date. Today. Insert dan kita klik save. Sama dengan masa. Kita klik is now. Date, time, now. Oh, date, time. Kita nak time saja. Insert time now. Dan kita klik save. Save dulu. Dia ada dua tempat. Satu value, satu lagi initial. Initial value. Ni. Dia ada initial value. Tadi kita masukkan di formula. Formula dia macam ada masalah. Jadi kita tukar je lah. Initial value. Buang di formula. Okey. Contohnya kita tambah. Kita ada tarikh. Nama murid. Nanti untuk scan ni saya buat lepas ni lah contoh. Contohnya Ramzi bin Muhammad. Suhu badannya 45 dan kita klik save. Okey, data yang akan masuk lah. Okey, sekarang ni. Ni yang biasa. Dan saya akan buat yang kelas. Ni tak di-delete. Okey, saya akan tambah. Tambah. Ni untuk info. Suruh ada kelas dan sebagainya lah. Okey, tambah satu lagi. Maklumat. Detail. Okey, info ni kita akan ambil data sebenarnya daripada key in data. Kita akan buat sama dengan unique. Unique dan kita ambil key in data, highlight ABCD, tutup kurungan, enter. Kita cuma masukkan tepi je. Contohnya kita nak nama kelas. Okey. Okey, nama murid dah ada. Nama kelas kita masukkan. Okey, contohnya key in data ni saya delete belakang dulu. Saya akan masukkan maklumat baru. Okey, dan bila kita delete tu, saya refresh, tak adalah data dia. Bila kita refresh. Okey, tak ada data. Okey. Sekarang ni kita akan masukkan maklumat detail, iaitu nama, murid dan satu lagi ialah kelas. Okey, saya akan ambil daripada data ni lah. Nama, highlight, saya copy. Letak di nama murid. Okey, dan kelas. Kelas 2. Tak apalah, saya akan concatenate. Copy. Ini saya letak sini dulu. Untuk
saya nak concatenate sama dengan concatenate koma, pembuka kata, spacebar, pembuka kata, koma dan tambah dengan amanah. Tutup kurungan, enter. Jaraklah sikit tu. Jadi kita akan copy data ni. Copy dan letak pada kelas. Space special, value only, yang lain boleh delete. Kalau kita nak concatenate dalam formula pada AppSheet pun boleh. Tapi saya nak tunjuk yang ringkas je dahulu. Okey, contohnya daripada nama kita akan baca kelas. Okey, info. Info ni dia akan keluar nama kelas. Sama dengan VLOOKUP. Oh, tak ingat saya nak define name range. Highlight. Klik sebelah kanan dan kita akan define lah. Define V class. Contoh. Klik done. Okey. Info. Yang ni sama dengan VLOOKUP. Iaitu nama murid, koma, V class. Koma, kolom kedua, koma, kosong untuk true, enter. Data tak ada lagi. Contohnya, kalau dah ada data ni, mana data? Contohnya dah ada Amirah. Saya Ctrl C. Saya akan buka ini nama murid. Contoh. Subadan 36.7. Okey, dah ada data ni. Di bahagian info akan auto lah. Subadan. Okey, nama kelas. Jadi kita nak sampai bawah lah dia ada data dibaca. Jadi kita akan tambah di bahagian depan array formula lah. Formula. Kurungan T2 titik bertindih T. Enter. Okey. Buang dulu. Saya delete. Jadi di bahagian info kosong. Maklumat detail dah ada. Okey, contohnya kita akan masukkan satu murid lah. Saya copy ni. Saya masuk dalam ni. Tambah. Okey, nama murid saya paste. Saya tak gunakan QR code lagi. Subadan 35.8 dan saya klik save. Okey, sekarang kita akan tambah data. Iaitu info. Okey, nanti dia akan auto lah ni. Okey, dah masuk ni. Di bahagian info dah ada lah. Nama, subadan dan nama kelas. Okey, kita akan masuk info di bahagian bawah ni. Okey, table. Tambah add new table. Klik. Data source. Ambil new. Okey, daripada Google juga. Okey, daripada nama kita. Allow lagi. Ini kita ambil data yang kedua lah. Okey. Add new table. Ini data yang form tadi. Kita add new table. Klik tambah. Select source. Kehadiran. Skip. Dan dalam worksheet info. Klik add this table. Klik add. Okey, dia tengah baca. Okey, kalau kita tengok sini, dah ada yang pertama. Kelas tak ada lagi. Yang kelas ialah di info. Kalau di data ni dah ada info, tapi dia tak keluar. Tak dipaparkan pada bawah ni. Kita nak paparkan pada bawah, kita klik UX. Klik UX. Dan
Add new view. Klik. Yang ni kita buat contohnya maklumat lengkap. Okey. Ingin data, kita tukar kepada info. Klik. Dan kita pergi bahagian contohnya kita nak gunakan table. Contoh. Klik table. Dia ada tarikh, suhu badan, masa dan sebagainya. Okey. Okay, kita nak sort by apa? Contohnya nak group by nama kelas dan sort by tarikh. Okey. Descending. Okey. Dan kita ada di sini maklumat lengkap, key in dan sebagainya. Contohnya untuk key in data ni kita tahu kelas. Jadi ini adalah satu amanah. Okey, contohnya kita masukkan yang kedua. Okey, kita ambil maklumat untuk darjah 6B. Ctrl C. Saya akan tambah pada key in data ni, tambah. Ctrl V dan suhu badan 45.9. Bila kita klik save, data ni tak ada nama kelas. Di bahagian maklumat lengkap ni, dah ada nama kelas. Okay. Darjah 6, T6. Tak keluar lagi lah tu. Okay, kalau lambat, kita refresh. Okay, key in data. Oh, yang ni tak save tadi. Table. Yang ni maklumat lengkap, tak ingat. Saya save dulu. Saya ingat nak save. Dalam UX. Okay, bila kita save ni, dia akan ada bawah ni lah. Okay, maklumat lengkap. Base kepada, kita panggil apa ni? Kepada nama kelas. Nanti kalau untuk satu ni ada dua lah. Dan kalau kita tengok ni, tak ada nama dah. Nama dia berada di bawah. Jadi macam mana kita nak suruh nama ada dalam ni. Contohnya, di sini, dia keluar nama dulu. Jadi di bahagian data, klik data, kita tukar. Di bahagian info, view column ni, kita klik. Dan kita jadikan label, nama. Ni nama. Tik. Yang ini kita tukar. Label ni tak perlu. Hanya nama. Dan kita klik save. Okay, dah save. Okay, jadi kita akan tengok nama dululah keluar. Okay. Di satu amanah, nama dan suhu badan. Okay, tarikh dia berada di bawah. Okay, ataupun kalau kita nak tarikh selepas tu, kita boleh klik ni. Contohnya tarikh, kita save. Jadi info dia akan berubah lah. Tarikh dan suhu. Tak ada nama lah. Nama berada di dalam. Kalau nak cantik, tarikh ni kita tukar kepada nama murid. Dan nanti yang suhu. Klik save. Okey. Ni maklumat lengkap ni lebih cantik lah. Nama dan suhu badan. Bila kita klik dalam ni, baru ada perincian masa dan nama kelas. Okey, seterusnya kita nak buat graf contoh. Okey, kita tambah lagi dalam UX. Klik UX, kita tambah add new view. Klik. Yang ni kita tambah data, tukar kepada info. New view ni kita tukar kepada contohnya analisis. Dan kita gunakan chart. Klik chart. Okey. Chart ni kita akan
base kepada, okey, sekejap, sekejap. Okey, menu kita nak letak ni contohnya sebelah kanan sekali. Left mark. Right. Klik right. Okey, analytics berada di tepi sekali. Ataupun kalendar kita nak letak tepi sekali. Kita kena cari kalendar lah. Kalendar Klik kalendar. Dan kalendar ni kita nak tepi sekali. Right mouse. Okey. Oh, tak pergi kalendar. Dan kalendar ni sebenarnya kita boleh delete kalau tak perlu. Kita delete je. Klik delete. Yes. Nanti kalendar tak ada lah. Silap delete Patutnya delete kalendar tadi. Okey. Sekarang ni info detail, info form. Okey, saya tambah balik. Klik analisis. Ini data, tukar info. Dan kita nak analisis kehadiran. Analisis kehadiran. Di mana kita guna chart. Turun bawah. Kenapa nombor 2? Oh, dah ada analisis tadi. Biarlah. Okey. Info kita nak chart column. Ni dalam bentuk nama kelas. Nama kelas satu-satu Show legend of on. Kalau tak perlu, klik je. Okey, itu adalah contoh lah. Maklumat lengkap. Key in. Okey, save dulu. Okey, dah save. Dia ada 3 lah bawah ni. Info, maklumat lengkap, key in data, analisis. Okey, contoh. Kita nak tambah data. Kita ambil lagi. Contohnya 6 amanah. Contoh C. Key in data ni kita akan tambah lagi. Ctrl V dan 36.9. Save. Jadi di analisis ni, dia akan buka satu lagi 6 amanah. Okey, 6 amanah seorang murid lah. Okey, dia ada seorang murid. Okey, maklumat lengkap. 6 amanah dah ada muridnya. Seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat kepada maklumat lengkap. Data, info, view column. Okey, ni kita dah tukar tadi. Boleh edit, require dan sebagainya. Ni info yang key in data atas. Okey, dah siap. Dan kalau kita nak buat QR code contohnya, di bahagian maklumat detail ni kita boleh masuklah. Contohnya QR code. Dan tepi ni image. Contohnya kita tak nak masukkan nama kan. Kita boleh gunakan QR code lah. Okey. YouTube. Tapi QR code ni saya dah tunjuk dalam data studio jadi saya tak perlulah. Jadi panjang. Okey. Key in data, info. Di mana nama kelas auto menggunakan array formula lah. Data yang di key in, yang ni auto, tak boleh update. Yang di key in hanyalah
scan nama murid dan scan suhu ataupun key in nama murid dan suhu badan. Dia akan keluar di bahagian ni. Okey, sekarang ni kita nak cantikkan dia. Untuk cantikkan, sebelum tu kita pergi bahagian info. Klik info, dia ada dashboard. Okey, contohnya kita nak edit logo. Klik edit logo, tukar spana ni kepada contohnya mana-mana ni. Ataupun kita boleh custom. Klik custom. Okey, kita klik sini untuk tukar. Klik. Dan kita carilah logo. Okey, contohnya logo. Klik logo, klik select. Kalau tak ada logo, kena upload dululah. Select. Okey, dah tukar. Launch. Dia tukar kepada warna ni. Background. Dia tukar background. Kemudian header. On-kan saja. Maklumat lengkap. Kemudian show logo. Rencana sekolah. Okey. Dan style. Okey, boleh color. Okey, seterusnya. Selesai tu. Bagaimana kita nak share? Okey, dia ada security. Klik security. Require ni kita off je. Senang. Okey, untuk share, klik user. Sebelum klik user, security ni off. Kalau tak, jadi masalah nanti kepada pengguna lain. Okey, klik user. Ambil link. Dan kita copy yang ni lah. Installing. Copy. Gunakan gg.gg. Kita buat short URL lah. Paste. Customize contohnya. Adik Sarik. Okey, contohnya Adik Sarik. Klik short URL. Okey, jadi siapa-siapa boleh gunalah ni. Contohnya saya nak guna akaun lain. Paste. Ni untuk download . Okey, sekarang ni saya guna laptop juga. Jadi saya review on the browser lah. Klik dalam bentuk browser. Deny. Okey, kalau deny ni, maknanya sini ada masalah dengan kebenaran. Security. Okey, dah kita tukar tadi, kita belum save. Kena save dululah. Klik save. Terlupa save, macam tak tukar apa-apalah. Okey, ni paparan pada laptop. Ataupun ni paparan pada handphone kita lah. Okey, refresh dulu. Tadi tak save. Jadi bila kita buka, boleh buka di laptop dan boleh install di handphone. Senanglah. Okey, accept dulu. Ni kita boleh rename ni. Sample app. Sample app ni penerangan. Boleh rename. Klik OK dan boleh guna pada laptop ataupun PC selain penggunaan pada handphone lah. Kita boleh lihat ni maklumat lengkap, key in data dan analisis. Okey, dalam ni kita boleh tengok pula satu amanah ni siapa. Dan boleh tengok secara detail. Okey, dan kita boleh delete. Delete. Jadi dalam analisis ni tak ada satu kelas. Contohnya 6 Bestari. Boleh delete. Dan delete. Analisis tinggal satu kelas. Yang key in data, bila kita refresh, ada 3 kan. Maklumat, ada 3. Analisis, ada 1 je. Kita dah delete tadi. Satu pun blank. Dah delete nama kelas. Ni boleh delete ni data ni. Kita bagi kebenaran untuk delete tadi. Okey, contohnya kita nak
Clear. Okey, semua dah kosong. Okey, sekarang ni contoh saya ambil kehadiran. Kalau kita tengok sini pun dah tak ada data dah. Auto, dia delete. Info adalah. Maklumat detail ada. Nama kelas dah tak ada. Telah di-delete. Okey, kita masukkan data satu. Ctrl C. Okey, refresh dulu ni. Okey, tak ada data. Ini data, tambah. Nama murid, suhu badan 56. Klik save. Okey, kita boleh lihat dalam maklumat lengkap. Refresh. Okey, dan kalau kita tengok sini, kita dah delete yang pertama. Dengan array formula pun kita delete ni. Nama kelas. Sama dengan array formula. VLOOKUP. Ni kena delete juga tadi. Iaitu nama murid, koma, bukan koma, titik bertindih, C, 2.0, kurungan. Enter. V2. Tinggal koma. V kelas. Ni tinggal V kelas pula. Enter. Okey, dah ada. Contoh, bila kita refresh. Refresh ni. Refresh pada app ataupun aplikasi ni. Dia adalah P1. Contohnya, murid tahun 1 lagi. Ini Hakim. Sepatutnya kita tak payah key in nama, kita guna QR code je. Tapi saya malas nak buat QR code. Okey, tambah. Ni boleh scan ni. Contohnya 44. Save. Maklumat. Refresh. Ataupun tunggu dia refresh lagi. Okey, dia akan refresh. Dan data tu dia akan berada dalam T1 amanah. Sekian ya. Okey, dan kalau kita tengok dalam data ni, in data, dah ada data barulah. Info pun sama. Info dia cuma tambah nama kelas. Ni kita boleh tukar ni kepada ID pengguna, nama kelas dan nama nama murid, nama kelas berada di tepi menggunakan array formula pun boleh. Okey, itu adalah contoh penggunaan yang basic lah. Di mana masukkan data 2. Nama murid, suhu badan. Info kita tambahkanlah menggunakan array formula daripada maklumat detail. Dan dihantar ke app. App ni, dia ada 3 lah tadi. Kita masukkan yang pertama, key in data, maklumat lengkap dan analisis dalam bentuk graf. Bila kita klik graf ni, dia akan keluar juga nama ni. Okey, sekian. Saya akan kongsikan lebih advance untuk tutorial seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.